panas kalau kita baca. Itu antara respon netizen lah kan. Baik, kita terus membincangkan berkenaan beradab bukan biadab. Ini bersama dengan tamu kita Muhammad Nizam Samsudin, merupakan pengasas Adab Youth Garage bersama kami di MHI. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Sihat Fariha? Sihat. Alhamdulillah sihat. Okey. Encik Nizam, Yeah. kalau tadi kan kalau kita lihat beberapa respon daripada netizen, tweet dan sebagainya kan, melihatkan kepada situasi sekarang ni, ramai orang kadang-kadang bila meluahkan sesuatu ataupun bercakap sesuatu terlupa tentang adab dan sebagainya. Lebih-lebih lagi bila kita terlupa tentang adab tu mungkin sedar atau mungkin tak sedar. Jadi ia nampak seperti biadab. Jadi pandangan Encik Nizam sendiri melihat kepada situasi dan perkara sebegini bagaimana? Ya, itulah sebenarnya Masila Fariha. Sebenarnya apa yang berlaku saya nampak dia berpunca daripada faham mereka tentang adab tu dulu sebenarnya. Sebab kalau ikutkan budaya ni pun banyak kita lihat bila media-media sosial ni subur kan dalam masyarakat kita. Ialah teknologi ni berkembang dan berubah. Jadi soal adab ni kadang-kadang mereka lupa sebenarnya bila bercakap dengan orang, terutama bila mereka berada dalam media sosial, mereka tidak nampak ataupun mereka tidak berkomunikasi secara langsung dengan orang yang dia bercakap kat depan tu. Jadi itu menyebabkan mereka lupa tentang soal adab tu tadi. Sedangkan adab itu adalah satu perkara yang sangat asas sebenarnya kan dalam kehidupan kita. Kalau macam kita sebagai seorang Muslim pun, bila kita bangun daripada tidur pun dah ada adabnya, ada doa yang kita baca untuk sebab bangun tidur kan. Betul. Lepas tu nak masuk toilet pun ada juga adabnya. And then lepas tu nak sarapan, nak makan, ada juga adabnya. Jadi sebenarnya adab ni sebenarnya satu perkara bukan bagi saya tidak kiralah Muslim ataupun bukan Muslim. Adab ni adalah satu perkara yang asas dalam kehidupan dan saya merasakan kita perlulah sama-sama untuk menyuburkan kembali tentang adab dan sopan ni sebenarnya. Dan saya merasakan kalaulah kita tak main peranan, berkemungkinan adab ni boleh jadi hanyut nanti Kak. Dari generasi kita, generasi di Malaysia ni. Baik. Encik Nizam bercakap berkenaan dengan main peranan. Kan? Bila sesuatu benda yang tular, membabitkan yang mungkin tidak menyenangkan hati sesiapa, terutamanya macam sekarang kita panggil netizen. Main peranan. Netizen rasanya bila mereka melihat seperti itu, mereka cuba mainkan peranan. Tapi cara peranan mereka tu pula menegur dengan sebab cakap pasal adab, tapi mereka sendiri pun bila meluahkan ketidakpuas hati itu pun tiada adab, tidak beradab. Jadi bagaimana menegur benda yang sepatutnya beradab tapi diri sendiri pun bila menegur biadab? Ya, okey. Betul tu. Dia gini, saya pertamanya saya nak menyatakan yang rakyat Malaysia ni banyak nak membantu. Dalam keadaan pandemik, ramai yang terkesan, ramai yang susah, ramai yang hilang pekerjaan. Ramai yang nak membantu. Okey, itu alhamdulillah, tu first point. Alhamdulillah, yang tu satu perkara yang baik. Cuma sebenarnya kita sebagai orang yang nak turun ke lapangan, nak berjumpa dengan orang ramai, nak berjumpa dengan orang yang tidak kita kenali, tapi kita nak bantu dia. Okey, niat kita baik. Okey. Tapi sebelum tu maksudnya kita kena sematkan dalam hati, kita kena berlapang dada. Kita nak jumpa orang yang kita nak bantu orang ni, mereka adalah orang yang bukan dalam latar belakang yang sama dengan kita atau bukan dalam background yang sama dengan kita lah maksudnya. Jadi kalau begitu, apa yang perlu kita kena buat? Sebenarnya kita kena ta'aruf ataupun berkenalan dengan orang tu dulu. Macam mana orang yang kita nak bantu ni boleh berada dalam kesusahan kan? Macam mana orang yang kita nak bantu ni sebenarnya berada dalam keadaan sebegitu kan? Kadang-kadang kita masyarakat kita kadang-kadang boleh berfikir kenapa kena bantu orang ni, kenapa kena sentiasa bantu dia kan, tak boleh ke dia berdiri atas kaki dia sendiri. Sebenarnya memang pengalaman saya sendirilah sebagai mengendalikan NGO ni, kita ni berbeza ya sebenarnya. Setiap orang ni, setiap individu, Mas lain, Fariha lain, saya sendiri lain, kawan-kawan kita semua lain tau. Sebab latar belakang kita berbeza. Pembesaran kita berbeza, background kita bermain dulu waktu kecil berbeza kan, keluarga kita berbeza kan. Jadi sebenarnya berkenalan itulah satu perkara penting yang asas sekali sebenarnya. Kalau kita janganlah tengok orang tu susah, kita nak tolong dia, tapi lepas tu kita macam
so-called macam menghina dia pula secara mungkin tak sengaja. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak bercakap tu memang kita kena hati-hati sebenarnya. Dan mengenali tu sebenarnya penting sebenarnya, sebab daripada berkenalan tu barulah kita boleh timbulkan rasa menghormati, dan kat situ kita boleh timbulkan untuk memberi nasihat kan. Yang penting memberikan hak kepada mereka seperti yang sepatutnya. Itu yang saya nampak hilang lah sebenarnya. Mungkin Cik Nizam boleh pengkhususannya kepada netizen, sebab sekarang ni kita lihat sekarang ni dah sangat teruk juga adab netizen ini bila menegur sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, kan? Betul. Itu pun satu part juga yang mungkin saya rasakan netizen dalam keadaan zaman sekarang ni, netizen adalah orang yang penting sebenarnya, dan dia memainkan sangat peranan yang sangat penting. Bukan lagi TV arus perdana ni sebenarnya TV3, TV1, TVN, apa lagi TV yang ada ni bukan lagi media arus perdana yang semata-mata. Sebenarnya sosial media memainkan peranan yang sangat penting juga, sebab sebenarnya ramai yang melihat sosial media sekarang ni. Dalam sosial media pula kita tak tahu benda tu betul, benda tu salah, itu satu hal. Dan netizen juga sebenarnya, dan sebenarnya netizen, saya nak, kalau boleh biarlah netizen pun boleh main peranan kan. Saya tahu sebenarnya ramai kat luar sana cuba untuk menyatakan rasa tidak puas hati. Benda tu boleh kata betul, tapi ada masanya juga kadang-kadang kita kena banyakkan bersabar dan banyakkan juga untuk melihat konsekuensinya kalau kita viralkan sesuatu perkara tu dengan tidak sepatutnya. Contoh, kita nampak benda yang tidak baik tu selalu diviralkan, tapi benda yang baik tu tidak diviralkan pula kan. Jadi sebenarnya itu yang berlaku dalam masyarakat kita, dan bila benda viral tu pula yang menyakitkan hati kan. Itu jadi platform yang berikutnya untuk orang lain kejam kawan tu. Gitu. Sedangkan sebenarnya ada benda lain, dan sebenarnya kalau kita rakam pun aktiviti kita pun, itu pun satu perkara juga sebenarnya. Kalau kita nak bantu orang tu, kita kena jaga aib kawan tu kan, aib sahabat kita tu ataupun saudara kita yang kita nak bantu tu. Maksudnya yalah, kalau mereka tidak di gelandangan ke ataupun mereka dalam B40 yang memerlukan kan, tidak ada, saya yakin dan saya tahu, semua orang tahu perkara ini, tidak ada seorang pun dekat luar sana yang suka berada dalam keadaan yang dhaif ataupun dalam keadaan yang lemah tadi tu. Semua nak berjaya kan, itu kan fitrah manusia kan, nak berjaya, nak sukses dalam hidup. Tapi sebenarnya sebab itu kita kena tahu kenapa dia beradakan tu, sebab kadang-kadang banyaknya mereka ni nak keluar daripada masalah tu, tapi ada tekanan, ada masalah. Dan masalah tu kita kena tolong sebenarnya. Kan? Kita harap apa yang kita bincangkan ni memberi cerminan diri pada kita sendiri sebenarnya. Betul. Jangan melihat kesalahan orang lain, tapi kita menjadikan iktibar lah. Kita pun kena belajar juga kan, sebab kadang-kadang kita manusia, kita memang akan buat kesilapan dan kesalahan. Dan jangan kita selalu merasakan bahawa kita berada di pihak yang benar, kerana kalau kita rasa kita selalu betul, itu yang kata orang tu kadang-kadang tu kita terlupa tentang adab dan sebagainya. Saya ingat soal ni pun perlu kita tekankan. Sebenarnya musibah pada orang lain, tetapi ia menjadi satu bukan iktibar saja, tapi satu percubaan ataupun satu ujian kepada kita. Allah nak menentukan, nak melihat kita ni, adakah kita ni nak membantu sepenuh hati ataupun kita mengambil kesempatan pula ke atas orang tu. Betul. Jadi itulah sebenarnya saya ingat perlu sebenarnya untuk kita suburkan kembali konsep asas kita dalam masyarakat, iaitu adab. Baik, Cik Nizam. Baik. Terima kasih atas perkongsian ni. Harap moga-moga ni lah, macam Cik Nizam kata, ini sebenarnya ujian. Walaupun orang ni yang kena ujian besar, tapi ujian juga pada kita. Apa saja yang berlaku di sekeliling kita tu adalah ujian kita, insya-Allah. Betul, baik. Sama-samalah berdoa, moga semuanya baik-baik saja untuk kita ni kan, dengan Malaysia sekarang ni. Betul. Baik.